Berita Tengah Hari, edisi Jumaat. Kami mulakan dengan perkembangan kejadian tanah runtuh di Batu 54, Blue Valley, Cameron Highlands. Seorang mangsa tertimbus berjaya ditemukan manakala operasi mencari dan menyelamat 4 lagi mangsa sedang giat dijalankan. Perincian di lokasi bersama kami ketika ini wartawan Nur Ain Abu Bakar di talian. Ain, jika ada maklumat terkini yang boleh dikongsikan. Baik, terima kasih Hazel. Perkembangan semasa kejadian tanah runtuh di Batu 54 Blue Valley Cameron Highlands. Faham ketika ini, kerja-kerja menyelamat sedang giat dijalankan oleh pasukan penyelamat bagi mengeluarkan baki 4 lagi mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Mangsa dipercayai 5 warga Myanmar terdiri daripada 4 lelaki dewasa dan seorang wanita dewasa. Seorang mangsa lelaki dewasa berjaya dikeluarkan pada pukul 6.27 pagi tadi. Difahamkan juga mangsa terlibat berumur antara 25 hingga 56 tahun. Susulan kejadian itu juga Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah dibuka di lokasi kejadian. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, suasana di lokasi kejadian, keadaan cuaca mendung. Hujan sebelah pagi tadi telah menyebabkan tanah lembap dan sedikit sebanyak menyukarkan operasi mencari dan menyelamat mangsa tertimbus. Selain itu, anggota penyelamat juga berdepan dengan cabaran apabila terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km ke lokasi kejadian. Dan kami, pihak media juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan lokasi untuk liputan atas faktor keselamatan. Pasukan STOM juga turut digerakkan ke lokasi kejadian dibantu pasukan khas dari negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, unit pengesan K9, PDRM dan juga APM. Terdahulu pihak bomba menerima maklumat mengenai kejadian pada pukul 2.51 pagi tadi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Cameron Highlands dihantar ke lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat. Sebaik tiba mendapati sebuah rumah kongsi didiami kesemua warga Myanmar ini telah dihempap runtuhan tanah. Dan untuk peringkat pertama, operasi mencari dan menyelamat menggunakan teknik ground searching di kawasan runtuhan. Menurut pengarah bomba dan penyelamat Pahang dalam satu kenyataan sebelum ini, kejadian tanah runtuh di Blue Valley, BBP Cameron Highlands turut menerima satu kes tanah runtuh yang berlaku di Ulu Sungai Palas, Cameron Highlands. Kejadian berlaku berhampiran satu blok 4 pintu rumah pada jam 9.33 malam semalam dan kejadian tidak membabitkan kemusnahan harta benda dan kemalangan jiwa. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa kejadian tanah runtuh di Batu 54 Blue Valley Cameron Highlands ini. Terus ikuti perkembangan semasa untuk kejadian tanah runtuh ini di TV1. Jadi saya kira setakat itu dulu Hazel. Kembali semula kepada Hazel. Nur Ain Abu Bakar, terima kasih untuk perkembangan terkini kejadian tanah runtuh di Batu 54 Blue Valley Cameron Highlands. Dan ini pula perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas meningkat. 886 penduduk daripada 271 keluarga kini ditempatkan di 16 buah PPS. Laman Info Bencana JKM melaporkan setakat 10 pagi tadi banjir melibatkan 4 daerah iaitu Pasir Putih, Kuala Krai, Tanah Merah dan Machang. Pasir Putih kekal 350 orang daripada 119 keluarga yang kini berlindung di 2 PPS di daerah itu. Diikuti Tanah Merah 246, Kuala Krai 270 orang dan Machang 18 orang. Dalam pada itu, 3 sungai melepasi tahap bahaya. Ia melibatkan Sungai Golok di Kampung Jenok, Tanah Merah, Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas dan Sungai Kelantan di Air Mulih, Pasir Mas. Sementara itu, di Pahang, 471 penduduk terjejas direkodkan di Kuantan setakat 11 pagi tadi. Semua penduduk terjejas kini berlindung di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lembing, Kuantan. Banjir yang berlaku di Sungai Lembing dipercayai berpunca daripada hujan lebat serta pertembungan air bukit dan peningkatan paras air sungai secara mendadak. Dalam pada itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memaklumkan 2 sungai merekodkan bacaan paras bahaya iaitu Sungai Lembing, Kuantan dan Sungai Rompin.
Kembali dilanda banjir, hujan lebat berterusan mengakibatkan 4 kawasan di Kota Tinggi Johor terjejas. Terbaharu pagi ini turut dilanda banjir penduduk di sekitar daerah Mersing. Setakat 11 pagi, 272 penduduk berlindung di 4 PPS. 6 pagi tadi, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Tan Sri Azmi Rohani menerusi kenyataan memaklumkan beberapa kawasan di Kota Tinggi terjejas. Ia melibatkan penduduk Felda Air Tawar 1, penduduk Kampung Sepak Hulu, Kampung Sepak Hilir dan Kampung Baru Sungai. 3 PPS dibuka malam tadi iaitu di Sekolah Kebangsaan Felda Air Tawar 1, Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang dan Dewan Kampung Baru Sungai Mas. Banjir di Terengganu kembali meningkat awal pagi tadi dengan jumlah penduduk terjejas melebihi 2,000 orang dan Besut merekodkan penduduk paling ramai terjejas ketika ini. Perkembangan terkini kita bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil di talian ketika ini. Jamilah. Ya, Hazel, kalau dapat saya kongsikan statistik ini, setakat 12 hari tadi, 2,037 penduduk telah dipindahkan di 4 buah daerah iaitu di Besut, Dungun, Setiu dan juga di Hulu Terengganu. Dan Besut mendapatkan jumlah paling tinggi iaitu 766 orang yang ditempatkan di 16 PPS melibatkan 189 keluarga. Dungun juga 217 keluarga berlindung di 6 PPS. Setiu menurun sedikit kepada 136 dan Hulu Terengganu 346. Dan Hazel, ketika ini saya berada di daerah Besut bagi membuat tinjauan banjir dan di lokasi saya berada kini di Masjid Kampung La Besut menempatkan penduduk paling ramai sebenarnya yang terjejas di daerah Besut itu sama 223 apabila mereka yang tinggal kebanyakannya di kampung-kampung berhampiran termasuk Kampung Keruak, Kampung La, kampung dan kampung berhampiran dipindahkan kembali ke Masjid Kampung La ini selepas hujan tanpa henti sejak malam tadi. Dan Hazel, untuk makluman ketika ini hujan masih lagi turun di lokasi saya berada kini di Masjid Kampung La dan hampir ke semua kawasan di daerah Besut ini menerima taburan hujan yang sederhana lebat. Hazel, saya sebenarnya berkesempatan masuk ke kawasan di Hulu Besut ini dengan bantuan APM daerah Besut kerana laluan utama di Batu 13 tidak dapat dilalui oleh semua kenderaan ringan dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat sahaja. Dan ketika ini juga kalau dapat dikongsikan, APM telah menghantar kit makanan kepada PPS, beberapa PPS di sekitar Hulu Besut ini, antara yang termasuklah di Masjid Kampung La, di SK Kampung La. Hazel, itu saja dapat saya kongsikan untuk kita tengah hari ini kepada anda. Siti Jamilah Hanim Jamil, terima kasih untuk perkongsian dari Terengganu. Banyak infrastruktur rosak termasuk tanah runtuh dikesan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Penawar, Kota Tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar, Fauziah Mistri berkata kebanyakan tanah runtuh dan jalan rosak dikesan berhampiran kediaman peneroka di Felda Air Tawar 1. Banjir menjejaskan banyak perumahan Felda yang sebelum ini tidak pernah dilanda banjir. Pihaknya akan menilai taksiran kerosakan dan dibawa kepada kerajaan negeri untuk memohon peruntukan bagi menyegerakan kerja-kerja baik pulih. Selain Felda Air Tawar 1, Felda Sungai Mas dan Kampung Baru Sungai Mas juga mengalami permasalahan sama. Banjir kilat kali ini antara banjir yang teruklah penduduk alami selama duduk di, dan banyak kawasan-kawasan yang tanah runtuh dan longkang tersumbat, parit pecah dan sebagainya. Air Tawar 1 ini ada sungai, perkampungan Air Tawar 1 ini dikelilingi oleh sungai. Tiba-tiba. Kalau sebelum ni dia macam ada bagi sini kan. Dia tak ada, terus air jalan terus laju. Pada belakang sana sampai depan sana habis. Tak lama dalam 2-3 jam macam itu. Tapi lebat lah. Lebat. Air dekat sana dah kuat lah. Tapi selalunya berlakunya banjir di sini bila air sungai pasang besar, hujan lebat baru banjir.
Jadi semalam nampaknya keadaannya luar biasa. Bila mana tiba-tiba air dalam masa 5 minit aja saya masuk kereta dan tak boleh keluar semula. 5 minit je. Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa hari ini. Beliau menerima surat cara pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Balairung Kecil Istana Negara pagi tadi. Turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Tun Dr. Wan Junaidi, 77 tahun, dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Pelantikan beliau bagi menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu selama 3 penggal bermula 1 Mac 2014. Piala Asia 2023, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pang-gun memuji prestasi cemerlang Harimau Malaya selepas berjaya mencatat keputusan seri 3-3 menentang juara 2 kali Korea Selatan di Stadium Al-Janub malam tadi. Keputusan itu juga membolehkan Malaysia meraih 1 mata dalam perlawanan terakhir kumpulan E. Menurut Pang-gun, beliau turut berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, kelab dan penyokong tempatan atas sokongan berterusan terhadap Harimau Malaya. Pada masa sama, beliau akui sukar untuk memotivasikan pemainnya menjelang perlawanan malam tadi menentang Korea Selatan selepas gagal mara ke pusingan 16 terbaik. Ini merupakan pertembungan kedua Malaysia dan Korea Selatan di peringkat kumpulan Piala Asia selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 pada edisi 1980 di Kuwait. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu dalam perlawanan kompetitif adalah pada pusingan kelayakan Piala Dunia menyaksikan Malaysia tumpas 0-3 pada 1989. Terdahulu, jaringan lewat penyerang Harimau Malaya Romel Morales berjaya membantu Malaysia mengikat Korea Selatan 3-3. Saingan yang berlangsung di Stadium Al-Janub Qatar menyaksikan gawang Malaysia terlebih dahulu bocor pada minit ke-21 menerusi gol tandukan Jong Woo Yong. Kecemerlangan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi menafikan beberapa percubaan berbahaya lawan selepas itu memastikan gawang negara tidak terus dibolosi hingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua, Malaysia bangkit meledak 2 gol dalam tempoh 11 minit, masing-masing menerusi gerakan lincah pemain sayap Faisal Halim dan jaringan penalti Arif Aiman Hanapi. Korea Selatan bagaimanapun kembali memperkemas permainan dan berjaya memperoleh 2 gol hasil jaringan sendiri Shihan dan tendangan penalti kapten pasukan Sun Hyung Min pada minit ke-83 dan masa tambahan babak kedua. Ketika kemenangan dilihat seakan berpihak kepada skuad kendalian Jurgen Klinsmann, bekas penyerang KL City Romel Morales memastikan Malaysia tidak pulang hampa dengan jaringan penyamaan pada minit-minit akhir permainan. Keputusan itu boleh dianggap positif selepas Malaysia tewas dan gagal mencipta sebarang jaringan dalam 2 perlawanan terdahulu kumpulan E. Baik, sekian berita tengah hari edisi Jumaat dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.